Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Nur Nadirah binti Razali, nombor matrik 265754. Okey, hari ini saya akan menjalankan satu sesi temu bual bersama seorang pelajar Universiti Putra Malaysia, Cawangan Bintulu, Sarawak, mengenai isu ataupun berkaitan dengan pembelajaran secara atas talian. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Hafiz. Sihat hari ni? Waalaikumsalam. Baik-baik saja. Izinkan saya untuk menembual Hafiz mengenai pembelajaran atas talian. Boleh, silakan. Okey, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Nur Nadirah binti Razali. Saya merupakan pelajar semester 5 dari Pengurusan Kerja Sosial Universiti Utara Malaysia. Okey, saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Hafiz kerana sudi meluangkan masa Hafiz untuk ditemu bual untuk pembelajaran secara atas talian ni. Okey, boleh tak Hafiz ceritakan serba sedikit latar belakang Hafiz? Okey, baik. Nama saya Muhammad Hafizuddin, pelajar tahun akhir Diploma Perhutanan di UPM Kampus Bintulu, Sarawak. Saya berumur 19 tahun, berasal dari Kajang, Selangor, dan sekarang saya dan rakan-rakan melaksanakan pembelajaran di atas talian. Tapi ada juga yang rakan-rakan yang jalankan pembelajaran secara bersemuka. Oh, kiranya ada jugalah pelajar yang belajar secara bersemuka dan Hafiz dan kawan-kawan ni belajar secara atas talian. Ya, betul. Okey, boleh saya tahu Hafiz ni ada kelas ke hari ni? Tak ada sebab baru dalam kemarin 2 hari lepas baru habis final exam. Oh, okey. Okey, boleh saya tahu Hafiz berada di rumah ataupun di universiti? Saya ada dekat universiti. Oh, kiranya dah berapa lama dah balik universiti? Kira-kira dalam 7 minggu kat universiti. Oh, sebelum ni kat rumah lah. Betul. Okey, apakah perasaan Hafiz apabila pihak universiti mengumumkan ataupun memberitahu segala PDP ni berjalan atas talian? Pada mulanya lah jujur saya katakan macam agak tertanya-tanya macam mana kelas atas talian ni jalankan ataupun sepanjang pengajian ni saya tak pernah jalankan pembelajaran atas talian. Tapi bila dapat pada awal maklumat, dapat info daripada universiti, saya dah terbayang sikit macam peluang bila dapat kelas kat rumah. Sebelum tak pernah. Jadi ni yang macam first time lah kan. Jadi macam peluang tu saya dapat fikirkan. Namun bila dah pembelajaran ni dah mulakan secara berminggu-minggu, pertama saya rasa macam letih, bosan dan macam-macam lagi. Okey. Okey, adakah Hafiz berasa tertekan sewaktu belajar secara atas talian ni? Tertekan, boleh dikatakan begitu. Tapi tidaklah sehingga tahap ketekan yang amat. Macam boleh dikawal. Oh, okey. Kiranya Hafiz tertekanlah juga tapi tak begitu ketara. Okey. Ya, betul. Boleh Hafiz terangkan mengapa Hafiz tertekan sewaktu belajar secara atas talian ni? Salah satu sebab utama yang saya hadapi dan saya percaya bukan saya seorang sahaja yang hadapi masalah ni adalah masalah internet. Kalau kita nak akses internet ni kita perlukan wang, kita perlukan top up, tambah nilai. Dan kat situ je kita dah makan kos yang besar bagi seorang pelajar. Selain tu macam masalah pembahagian komitmen antara di rumah dengan di universiti. Ada di antara kita kalau kat rumah kita perlu buat kerja-kerja rumah dan dalam pada masa yang sama kita kena siapkan tugasan yang diberikan pensyarah. Tapi saya macam beruntunglah untuk saya, ibu bapa saya faham keadaan saya yang belajar atas talian ni dan diorang pun fahamlah untuk saya bahagikan masa antara kedua-dua tu. Dan ada lagi sebab-sebab yang lain. Tapi bagi saya kedua-dua masalah ni iaitu masalah internet dan pembahagian komitmen ni adalah bagi impak yang berbeza daripada yang sebab-sebab yang lain.
Oh, maksud Hafiz banyak masalah yang lain lah. Tapi masalah dari segi akses internet dengan persekitaran ataupun komitmen ni memberi Betul. impak yang ketara lah. Hmm. Ya betul. Sebabnya environment dekat rumah dan di universiti ni sangat berbeza. Kalau dekat universiti dari segi mengakses internet tu macam kurang lah, tak ada masalah. Persekitaran, lepas tu persekitaran pembelajaran pun selesa. Tapi itulah bila belajar online ni agak berbeza antara di rumah dan di universiti. Oh, okey. Okey, bagaimana Hafiz uruskan masa Hafiz sewaktu belajar atas talian ni? Bagaimana? Pengurusan pengurusan masa. Ya betul. Pengurusan masa saya tak tetap, yang dia bergantung pada keadaan lah dan beberapa faktor yang lain. Contohnya kalau dalam sehari tu pembahagian masa saya, kalau dalam sehari tu dari pagi sampai petang, saya dah hadap laptop, saya dah hadap komputer buat assignment, tugasan. Mungkin waktu petang pula saya cuba elakkan untuk buat benda yang sama. Macam pembahagian masa untuk tugasan itu penting, tapi perlu diseimbangkan dengan sosial antara ahli keluarga. Okey, okey, boleh tak Hafiz terangkan apakah cabaran lah yang paling Hafiz tak boleh lupa ataupun cabaran yang getir lah sewaktu belajar dalam atas talian ni? Cabaran cabaran dia ada tapi tidaklah segetir mana pun. Dia ada macam di antara yang cabarannya adalah menerima arahan dari pensyarah. Hmm. Ah, Menerima arahan ni dari kalau dalam kelas biasa dengan online berbeza lah macam saya cakap tadi. Dan disebabkan kita belajar secara atas talian, jadi masa kat situ jadi fleksibel. Berbanding dengan pembelajaran bersemuka. Kadang-kadang jadual pembelajaran tu pun akan berubah dari satu masa ke satu masa yang lain dan boleh ganggu masa-masa yang lain. Macam tu. Oh, okey. Okey, adakah Hafiz berpuas hati dengan belajar secara dalam talian ni ataupun secara online dia? Hafiz puas hati tak? Puas hati, ada yang puas, ada yang tidak. Bagi saya belajar secara atas talian ni ada kelebihan dia, ada kekurangan dia. Jadi dari segi markah lah, markah peperiksaan saya mungkin ada kelebihan kat situ. Sebab rata-ratanya pensyarah dia buat ujian secara open book test dan kebanyakannya ia ujian dari macam tugasan akhir. So kekurangan pula adalah seperti yang saya cakap tadi, macam masalah internet, komitmen, penyampaian ilmu dan lain-lain. Oh, faham. Okey, dari segi tugasan kumpulan ataupun kuis atau exam, Hafiz ada masalah tak dari perkara Hafiz ada masalah tak dari yang saya sebutkan tadi lah, perkara yang saya sebutkan tadi tu? Masalah mesti ada. Susah lah kalau nak kata tak ada kan, mesti ada. Macam tugasan kumpulan tu dari awal lagi dah wujud dah masalah. Macam mana kita nak berkomunikasi, mesti komitmen antara individu dalam kumpulan. Kalau nak bandingkan dengan pembelajaran bersemuka, kita boleh berbincang kat satu tempat secara berdepan. Namun bila dalam talian kadang-kadang boleh wujudkan salah faham masa kita nak bagi arahan, masa nak bagi tugas dan ada yang dan ada yang tidak dapat dihubungi kerana capaian internet tidak sampai kat kawasan mereka. Contohnya macam ada kawan saya, dia terpaksa untuk tangguhkan semester sebab rumah dia berada dekat kawasan pedalaman kat Sarawak. Yes. So bagi kuis pula, macam kuis dan ujian, masalahnya dari segi yang saya kata tadi, iaitu masalah internet. Ada pensyarah yang buat kuis dalam talian dan menetapkan satu tempoh yang singkat kat situ. So jika sepanjang tempoh tu internet saya tak bagus, macam gagal diakses lah kan. Jadi apa lagi saya boleh buat kalau untuk ambil pengecualian dari jawab kuis. Oh, okey. Okey, di sini saya dapat kena pastilah masalah Hafiz, di mana Hafiz ni mempunyai masalah dari segi mengakses internet. Okey, saya beri satu cadangan lah. Saya bercadang kepada Hafiz untuk memastikan layan internet Hafiz dalam keadaan baik. Tak pun Hafiz bolehlah cek dekat
center mengenai internet dekat kat kediaman rumah Hafiz lah. Okey, insya-Allah saya akan usahakan. Itulah cadangan saya. Okey, dari segi pendapat, apa pendapat Hafiz berkenaan dengan belajar secara dalam talian ataupun bersemuka ni? Sama ada dia okey ke tak okey? Bagi saya, dari segi untuk dapatkan ilmu tu kan, Ya. bagi saya macam tak okey lah, macam kurang sikit. Sebab saya ambil diploma perhutanan. Jadi dalam pengajian tu saya kena ada kerja-kerja amali dan lapangan. So kami ni perlukan tunjuk ajar lah daripada pensyarah. Tapi bila pembelajaran secara atas talian, penyampaian ilmu tu macam tersekat kat situ. Semuanya secara teori dan tugasan saja. Okey, dari segi pengalaman, boleh tak Hafiz kongsikanlah perbezaan antara belajar secara online dan secara bersemuka? Apa perbezaan dia? Perbezaannya, saya dapat rasakan lah dia macam sangat berbeza. Antara yang online dengan bersemuka sangat berbeza. Macam saya sedang jalankan pembelajaran secara bersemuka di universiti. Dan jika nak dibandingkan dengan pembelajaran secara atas talian, sebelum-sebelum ni memang sangat beza lah. Terutamanya dari segi sosial dan tugasan. Apa yang saya boleh katakan, tugasan secara dalam talian lebih banyak berbanding bersemuka. Kiranya Hafiz ni lebih selesa lah belajar bersemuka berbanding secara atas talian. Okey, jadi dari segi komitmen di rumah tu pada saya cadangkanlah Hafiz boleh buat satu jadual ataupun Hafiz boleh slow talk lah dengan family ke, macam slow talk cakap yang ada tanggungjawab mengenai tugasan yang perlu diselesaikan. Lepas dah selesai tu baru boleh buat apa yang patutlah dengan family. Okey, dari situ tak adalah Hafiz berasa tertekan ataupun rasa bosan bila kelas online ni kan. Itulah cadangan saya. Okey. Saya akan cuba. Terima kasih. Okey, setakat tu je kot dari saya. Saya nak buat rumuskan sikit lah. Macam tadi kan kita dah berbincang mengenai beberapa cabaran, beberapa masalah terhadap pembelajaran secara atas talian ni. Jadi seperti yang kita bincang tadi tu, Hafiz perlu sabarlah lepas tu perlu tabah dengan keadaan sekarang, dengan norma baharu sekarang. Sebabnya hampir semua individu terkesan dengan pandemik COVID-19 ni. Apa-apa pun kita perlu berdoa lah agar keadaan kembali pulih dan seperti sedia kala. Okey, setakat itu dari saya lah. Saya berharap Hafiz tidak berputus asa untuk menjalankan tanggungjawab sebagai seorang student dan terus berjaya pada masa akan datang. Okey, insya-Allah. Okey, terima kasihlah kerana sudi meluangkan masa Hafiz bersama saya dalam mengenai isu ataupun pembelajaran secara atas talian. Okey, terima kasih.